Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang aspek-aspek dan elemen keterampilan berbahasa. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi ialah Ain Nur Sakinah binti Azmat, dan saya daripada unit PPISMP Bahasa Melayu 2. Saya akan terangkan dulu isi kandungan yang terdapat dalam video ini. Okey, yang pertama ialah aspek-aspek keterampilan berbahasa, dan terbahagi kepada 4, iaitu keterampilan mendengar, keterampilan bertutur, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Dan kandungan yang kedua ialah elemen keterampilan berbahasa, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPMG 2, kemenjadian murid. Okey, yang pertama saya akan bentangkan aspek-aspek keterampilan berbahasa. Aspek yang pertama iaitu keterampilan mendengar atau kemahiran mendengar. Definisi: menurut Peng dan Ottoman 2008, mendengar adalah kemahiran bahasa yang terpenting kerana penggunaannya begitu meluas dalam kehidupan. Misalnya, lebih kurang 60% masa dalam proses PDP bertujuan untuk mendengar. Okey, dekat sini kita boleh dapat tahu yang kemahiran mendengar ni sangat penting bagi manusia sebab kita akan guna kemahiran mendengar dalam kehidupan kita. Okey, yang seterusnya, kemahiran mendengar secara berkesan dapat mewujudkan suasana berkomunikasi yang baik dengan penyaluran mesej secara dua hala dan menghasilkan persefahaman secara optimum. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, pelajar perlu menguasai kemahiran mendengar supaya membolehkan mereka menguasai kandungan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam pengajarannya. Okey, dekat sini kita faham yang kemahiran mendengar ni dapat wujudkan suasana komunikasi secara dua hala. Okey, maksud secara dua hala tu ialah, sebagai contoh, apabila individu A ni dia bagi maklumat dia sampaikan maklumat dekat individu B, dan individu B dia dengar dan dia beri tindak balas, iaitu berkomunikasi secara dua hala. Dan perkara ini penting supaya murid-murid ni dia boleh berkomunikasi dengan guru ketika proses PDP berlangsung, iaitu bila guru ni dia sedang sampaikan ilmu pengetahuan atau dia sedang sampaikan, sebagai contoh, guru ini dia mengajar subjek bahasa Melayu dan dia sedang ajar kata nama khas dan kata nama am, dan bila pelajar ni dia menguasai kemahiran mendengar, dia akan dapat ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan bila kemahiran mendengar dia dalam keadaan yang baik, iaitu dia dapat menguasai kemahiran mendengar dengan baik, jadi akan berlakunya komunikasi yang baik dengan penyaluran mesej secara dua hala. Pelajar ni dia boleh tanya soalan dekat guru tu sekiranya dia tak faham. Okey, seterusnya dekat sini saya letak bentuk-bentuk kemahiran mendengar, iaitu 3: mendengar secara pasif, mendengar secara berhati-hati dan mendengar secara kreatif. Yang pertama, mendengar secara pasif. Okey, mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah. Pada peringkat ini, pendengar biasanya tidak berupaya memahami makna keseluruhan yang diucapkan dalam sesuatu pertuturan atau percakapan yang didengarinya. Okey, dekat sini kita boleh faham yang mendengar secara pasif ni, individu yang mendengar secara pasif ni adalah individu yang tidak menguasai kemahiran mendengar. Kiranya bila orang bercakap dengan dia tentang sesuatu topik atau isu, dia tak dapat nak bagi respon, dia tak dapat nak bertindak balas dengan apa yang dia dengar sebab dia tak faham makna yang didengari. Yang kedua, mendengar secara berhati-hati. Mendengar secara berhati-hati pada peringkat ini memerlukan seseorang itu mendengar dengan teliti dan secara bersungguh-sungguh. Dia harus menumpukan pendengarannya terhadap kata demi kata, rangkai kata demi rangkai kata, dan ayat demi ayat dalam sesuatu pengucapan itu. Misalnya dalam proses PDP lah, dalam proses PDP di sekolah, murid ni dia guna
kemahiran mendengar secara berhati-hati supaya bila dia guna bentuk kemahiran mendengar ini, dia dapat dengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh cikgu dia. Jadi ilmu tu dia akan dapat semua sebabnya dia dengar secara teliti dan secara bersungguh-sungguh supaya dia dapat informasi yang disampaikan oleh guru itu dapat, dia akan dapat. Yang ketiga, mendengar secara kreatif. Kemahiran mendengar secara kreatif ini pula merupakan kemahiran yang paling tinggi. Pada peringkat ini, pendengar akan menggunakan daya kreatifnya untuk mencipta sesuatu setelah dia dapat mendengar dengan baik sesuatu pertuturan itu. Okey, pada tahap ini, pada peringkat yang ini, mendengar secara kreatif ni, kebanyakannya yang berumur 20 tahun ke atas, remaja, semestinya sudah berada pada tahap inilah. Maksud dia, bila dia dengar contoh seseorang tu dia bercakap dengan dia dapat bagi respon. Dia terus dapat bagi respon, dia terus dapat bagi tindak balas. Sebabnya daya otak dia ni dapat fikir untuk bagi respon apa, sebab dia faham apa yang dia dengar. Okey. Seterusnya, mengapa perlu kuasai kemahiran mendengar? Okey, yang pertama, kenapa kita perlu kuasai kemahiran mendengar? Memudahkan individu mengenali dan mengingati penyampai yang memberi maklumat. Contohnya, kita pernah menghadiri sebuah seminar dan melalui seminar tersebut, kita dapat mengenali penceramah yang menyampaikan maklumat dengan lebih dekat lagi. Okay, sebagai contoh dekat sini, saya bagi contoh ceramah yang selalu dibuat oleh Ustaz Azhar Idrus. Dan biasanya kalau Ustaz Azhar Idrus ni, dia akan bagi topik pasal agama lah. Jadi dia akan guna kemahiran bertutur sebab dia akan bagi ceramah, dan kita yang dengar ni akan guna kemahiran mendengar. Dan bila kita guna bila kita dapat kuasai kemahiran mendengar kita ni, kita dapat dengarlah penceramah ustaz itu cakap pasal topik agama ni, dan kita dapat kenal penceramah tu, ustaz itu dengan lebih dekat lagi. Okey, yang seterusnya, menerima dan memahami sesuatu perkara dengan lebih jelas dan tepat. Sebagai contoh, para pelajar mestilah menumpukan perhatian terhadap apa yang ingin disampaikan oleh guru semasa berada dalam kelas. Mereka juga harus mendengar segala maklumat dan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru untuk dapat memahami dengan lebih jelas dan terperinci. Okey, macam yang saya cakap tadi, kalau kat sini bila murid ni dia dapat kuasai kemahiran mendengar, mudahlah dia untuk terima ilmu. Untuk terima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Aspek yang seterusnya ialah kemahiran bertutur. Definisi, menurut ISA 2015, kemahiran bertutur atau kemahiran lisan sangat penting dalam komunikasi, sama ada secara formal maupun tidak formal. Yang kedua, kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan sopan. Sukatan Bahasa Melayu Sekolah Menengah 2000. Okey, dekat sini maksud kemahiran bertutur ni ialah apabila murid itu sendiri dia dapat sampaikan maklumat. Apabila seseorang individu dia dapat sampaikan maklumat guna alat artikulasi dia, iaitu bibir, lidah. Jadi dia dapat sampaikan maklumat, dia dapat sampaikan perasaan, contoh perasaan marah ke, sedih ke. Seterusnya, jenis-jenis kemahiran bertutur ni dia terbahagi pada dua. Yang pertama ialah secara kemahiran bertutur secara sehala, dan yang kedua secara dua hala. Okay, kita tengok yang pertama, sehala. Pertuturan jenis sehala melibatkan penyampaian mesej yang tidak menerima sebarang maklum balas secara spontan, di mana hanya penutur sahaja yang akan menyampaikan mesej kepada pendengar. Okey, dekat sini saya boleh bagi contoh. Contoh kemahiran bertutur secara sehala ni ialah contohnya ceramah, syarahan, pidato. Kiranya dekat sini hanya penceramah tu je, hanya penutur tu je yang akan bagi maklumat, akan sampaikan mesej, tapi dia tak akan dapat sebarang respon. Pendengar hanya mendengar saja apa yang dicakap. Itu bermaksud secara sehala, satu hala. Okay, yang kedua, dua hala.
melibatkan kedua-dua pihak, iaitu penutur dan pendengar, di mana satu pihak menyampaikan maklumat dan satu pihak lagi menerima dan memberi respon kepada pihak penyampai. Okey, secara dua hala ni macam kehidupan kita dengan kawan-kawan kita, bila kita bercakap dengan dia, dia dengar dan maksudnya melibatkan kedua pihak. Macam bila kita cakap dengan kawan kita kan, pihak pertama, pihak kedua. Bila kita bercakap ni, kita sampaikan mesej kat dia dan dia bagi respon, dia bertindak balas. Dia pun sampaikan mesej yang dia hendak sampaikan dekat kita. Kiranya secara dua hala, secara dua penutur dan pendengar. Okey, yang seterusnya, aspek-aspek kemahiran bertutur. Saya jumpa 5, iaitu yang pertama, sebutan, cara individu menyebut atau membunyikan sesuatu perkataan dalam sesuatu bahasa. Sebutan ni maksudnya individu ni dia perlu sebut dan bunyikan perkataan tu dengan betul lah, jangan salah. Macam kebanyakan ialah pelajar daripada Terengganu dan Kelantan ni dia ada masalah dalam sebutan, sebabnya penggunaan dialek dia orang. Macam contoh ikan kan, kalau standard bahasa Melayu biasa kita guna perkataan ikan, tapi macam Kelantan ikan dan Terengganu ikang, macam tu. Dan kedua, intonasi, keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. Okey, dalam kemahiran bertutur ni, ketika kita nak bertutur perlu ada intonasi juga, sama ada menaik ataupun menurun. Macam contoh kalau ayat penyata, kita baca ayat penyata, kita guna keadaan bunyi yang menurun, yang rendah lah kiranya. Okay, yang ketiga, tata bahasa, satu sistem pertuturan yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat-ayat. Okey, bila kita bertutur pun kita kena guna tata bahasa yang betul lah, kena guna ayat yang gramatis juga, yang lengkap jugalah. Dan yang keempat, kelancaran, boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas, kiranya tak ada gagap, kiranya dia boleh bercakap dengan teratur, dengan lancar. Dan akhir sekali, jeda. Unsur ini digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan, rangkai kata atau ayat. Okey, jeda ni selain itu maksud dia ialah hentian sebentar. Ketiga ialah kemahiran membaca. Definisi, membaca didefinisikan sebagai proses yang kompleks dan memerlukan komunikasi aktif antara pembaca dan teks yang dihasilkan oleh penulis. Proses membaca bukanlah sekadar membaca perkataan yang ditulis, sebaliknya ialah dengan mengambil kira bacaan yang betul dari pelbagai aspek. Ia merangkumi aspek isi, tata bahasa, kosakata dan sebagainya. Seterusnya, membaca ialah menyuarakan isi dan fikiran yang tertulis dan memahami kandungannya. Okey, dekat sini kita boleh faham yang membaca ni ialah kiranya komunikasi antara pembaca dengan teks yang disampaikan oleh penulis. Kiranya bila kita membaca, kita dapat menyuarakan isi dan fikiran yang tertulis dan kita kena faham apa yang kita baca tu. Okay, proses membaca terbahagi kepada 4. Yang pertama, mengenal dan memahami bahan yang dibaca. Yang kedua, menghasilkan kefahaman pembaca. Yang ketiga, berfikir, mencuba untuk membayangkan maklumat yang dibaca. Dan akhir sekali, mengintegrasikan segala aspek yang berkaitan dengan tujuan membaca pengetahuan dan pengalaman, lalu tentang perkara yang dibaca. Okey, jenis-jenis bacaan ni terbahagi kepada 4, iaitu bacaan mekanis, bacaan mentalis, bacaan intensif dan bacaan ekstensif. Bacaan mekanis iaitu bersuara, menyuarakan bacaan dengan jelas bagi memahamkan maklumat, fikiran dan perasaan seseorang pengarang. Bila kita baca guna bacaan mekanis, maksudnya kita bersuara, kita kena keluarkan suara. Kena kita baca tu secara kuat dan jelas dan lantang, kita boleh dengar apa yang teks yang kita baca. Okay, yang kedua, bacaan mentalis, membaca secara senyap, melibatkan ingatan visual dan pengaktifan mata dan ingatan, tujuan untuk memperoleh maklumat dan pemahaman. Okey, bila kita baca guna bacaan mentalis, maksudnya kita baca dalam hati. Okey, kita baca secara senyap. Dan yang ketiga ialah bacaan intensif, bacaan pantas dan imbasan. Tujuannya untuk membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan yang dibaca. Sekali ialah bacaan ekstensif, tinjauan dilakukan sebelum memulakan bacaan
memeriksa tajuk, isi kandungan dan rujukan terlebih dahulu sekilas untuk mendapatkan maklumat dan penerangan dengan serta-merta dalam masa yang singkat. Dangkal untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal bersifat luaran dan tidak mendalam dalam bacaan. Mengenal pasti isi-isi penting sahaja. Okey, dalam bacaan ekstensif ni yang bila macam contoh dia bagi puisi ataupun cerpen, dia suruh kita baca. Untuk jawab soalan dekat bawah tu nanti kita akan guna bacaan ekstensif, iaitu kita akan cari poin penting je lah sebab masa tak ada kan, jadi kita cari isi-isi penting saja. Okey, yang keempat ialah kemahiran menulis. Definisi: menulis merupakan perbuatan mencatat baik-baik huruf yang membentuk kata-kata menggunakan alat tulis. Menulis juga melibatkan aktiviti menzahirkan apa yang terkandung di dalam minda melalui penulisan supaya teks yang terhasil dapat dibaca serta difahami oleh orang lain. Yang kedua, menulis merujuk kebolehan atau kemampuan seseorang menulis serta meluahkan idea menggunakan berbagai jenis penulisan kreatif yang melibatkan ayat-ayat gramatis, ejaan dan tanda baca yang betul serta kekemasan tulisan. Okey, kemahiran menulis ni ialah macam contoh, kita tengah beremosi dan itu, kita tengah sedih ataupun tengah marah ke, tengah jatuh cinta ke, dan apa yang terluah tu, apa yang ada kat dalam minda kita tu, kita boleh jadikan dia sebagai tulisan dengan menggunakan kemahiran menulis. Keterampilan menulis terpecah kepada 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama ialah peringkat pra-menulis. Tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Ketika tempoh ini, latihan otot-otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi pendedahan kepada murid-murid sejak dari awal lagi. Okey, dekat peringkat pra-menulis ni, murid-murid kebiasaannya lah, peringkat pra-menulis ni kita mula pada umur 5 tahun atau 6 tahun. Bagi pelajar yang dah masuk ke tadika, umur 5 tahun ni dia dah belajar menulis, dan bagi yang tak masuk tadika dan dia masuk prasekolah je, umur 6 tahun lah dia akan belajar menulis. Dan kebiasaannya aktiviti yang diberikan untuk peringkat pra-menulis ni ialah macam sambung titik-titik. Macam garis putus-putus tu, kita sambung titik-titik tu. Kiranya macam nak latih dulu otot-otot tangan kita ni dan pergerakan mata dan tangan. Okey, yang kedua ialah peringkat mekanis. Murid diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf yang bersesuaian dengan gambar dan seterusnya menulis ayat pendek. Semasa menulis, murid digalakkan menyebut huruf dan membaca perkataan tersebut. Okey, pada peringkat yang kedua ni, murid ni akan diperkenalkanlah dengan lambang-lambang huruf, iaitu huruf A, huruf B, huruf sampai Z tu, dan diorang akan diperkenalkan dan diorang akan belajar menulis dengan menggunakan, kalau kita dulu guna buku yang garis 3 warna, garis 3, macam contoh huruf A tu, kita akan ikut titik tu. Kita akan ikut titik tu, kiranya macam bila kita belajar menulis sebelah situ, lama-kelamaan tulisan kita akan lebih kemas dan teratur. Dan peringkat yang akhir sekali iaitu peringkat pelahiran. Murid seharusnya digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis. Kaedah-kaedah yang dicadangkan adalah bermula daripada yang terkawal, iaitu berpandukan gambar-gambar dan perkataan, mengisi tempat kosong, melengkapkan ayat-ayat dan perenggan sehingga murid-murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan. Okey, dekat sini biasanya tahap 1, tahap 2 kita dah pelajar tahap 1 dan tahap 2 kita dah ke peringkat pelahiran ni, kita dah boleh pandai dah tulis ayat. Kita dah pandai tulis ayat yang penuh. Okey, jenis-jenis kemahiran menulis ni pula ada 2, iaitu kemahiran menulis secara mekanis dan secara mentalis. Kemahiran menulis secara mekanis ialah kemahiran menulis pada peringkat awal yang perlu dikuasai oleh murid agar menghasilkan tulisan yang lebih kemas dan mudah dibaca. Okey, kemahiran menulis secara mentalis, kemahiran ini dikuasai setelah murid menguasai kemahiran menulis secara mekanis dan banyak melibatkan mental, latihan mengeluarkan perasaan, kehendak,
pendapat yang asli dari pemikiran sendiri. Okey, kita masuk topik yang kedua, iaitu elemen keterampilan berbahasa. Apa yang saya ingin terangkan kat sini adalah berkaitan dengan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2, iaitu SKPMG 2. Apa benda SKPMG 2 ni? Ianya ialah diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan. Penambahbaikan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan juga menyesuaikan SKPM dengan perkembangan pendidikan semasa. Okey, maksudnya kat sini KPM ni dia gubal ataupun dia laraskan, dia wujudkan standard ini adalah untuk meningkatkan keberkesanan dalam proses penyampaian pendidikan, dan dia mengikut perkembangan pendidikan semasa lah, macam mengikut kalau macam sekarang ni pembelajaran abad ke-21 dengan cara macam gallery walk, mind map, macam tu. Dan dekat sini saya masukkan yang standard kelima sahaja, iaitu kemenjadian murid. Ini ada kaitan dengan keterampilan berbahasa. Okey, standard 5, kemenjadian murid. Kemenjadian murid dalam akademik, kemenjadian murid dalam kurikulum, dan kemenjadian sasiah murid. Okey, implikasi dia daripada standard ini akan melahirkan murid yang aktif. Okey, murid akan bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif. Dan yang kedua, melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan seperti memberi respon, berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti secara kolaboratif, berpemikiran kritis dan kreatif, mengemukakan soalan, menyelesaikan masalah dan mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan berdasarkan objektif pelajaran secara aktif, yakin dan berhemah. Okey, bila murid dapat menguasai kesemua aspek keterampilan berbahasa tadi, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis, inilah dia akan melahirkan murid yang aktif lah, murid yang dapat bagi respon. Bila kita berkomunikasi dengan dia dapat bagi respon, tak adalah diam je kan. Jadi macam dia boleh melaksanakan aktiviti secara kolaboratif, maksudnya dia boleh bila dia duduk dalam satu kumpulan tu, dia akan dia boleh berkomunikasi dengan orang lain, dia boleh sampaikan idea dia, dan seterusnya, yang kreatif dan kreatif. Dia orang berfikiran secara luar kotak, mengemukakan soalan dan menyelesaikan masalah. Okey, kat sini saya ada simpulkan saya punya rujukan daripada semua apa yang maklumat yang saya dapat. Okey, sekian, terima kasih.